Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينكن ولم ترش الكبائر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan saudara pengerusi kepada surau ini, masjid ini, Masjid Ihsaniyah, Masjid Batu 16, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Saiful dan seluruh jawatan kuasa yang mentadbir mengurus masjid yang permai ini, khusus kepada teman saya yang mengimamkan kita sebentar tadi, Al-Fadhil Dr. Amin, orang daripada Karachi yang hampir setiap tahun datang untuk bersama-sama dengan kita. 14 tahun dalam hidupnya berada di Mekah dan mendapat ijazah kedoktoran falsafah PhD dalam bidang pengajian agama, pengajian Al-Quran. Kita dengarkan tadi bagaimana bacaannya, kita dengar tadi lantunan suaranya, kita dengar tadi macam mana emosi dia mengeluarkan kata-kata wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia Al-Quran. Saudara-saudara, kalau dapat kita bersama lagi dengan Dr. Amin ini, saya nak cadang. Saya ada 2 lagi tarikh yang saya diminta untuk memimpin Qiyamul Lail. Ada 7 Qiyamul Lail yang saya pimpin, 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan dan 2 hari sebelum 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Ada 2 tarikh yang orang tak confirm. Satunya ialah di surau IPK, Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Selangor di Shah Alam. Dia nak confirm hari Isnin besok. Ada satu lagi yang tidak confirm, sebuah masjid, kerana nak bermesyuarat dengan jawatan kuasa dan sebagainya. Kalaulah masjid ini teringin nak mendengar lagi bacaan-bacaan, selingan-selingan antara Dr. Amin dengan saya pada pukul 4 pagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak bercadangkan kita buat yang pertama sekali sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih yang tuan-tuan biasa buat, saya yakin tuan-tuan biasa buat, tapi dalam suasana insya-Allah Ramadan, dalam suasana hujung-hujung Ramadan, dalam suasana 10 hari dalam bulan Ramadan, dalam suasana kita melintai Lailatul Qadar, agaknya berbeza sedikit suasananya daripada yang biasa kita lakukan salat sunat tasbih. Selepas salat sunat tasbih, kita buat sembahyang sunat taubat. Usolli sunat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah. Saya ni yang sudah bersyarah 45 tahun seperti ini, sangat dengan dosa-dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kaki, dosa tangan, dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan emak, dosa dengan ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran, dan berbagai-bagai lagi dosa yang saya tak boleh bawa dosa itu ke alam kubur. Saya tak boleh bawa dosa itu ke alam mahsyar. Saya tak boleh bawa dosa itu bila ditimbang di atas mizan. Saya tak boleh bawa dosa itu bila saya diminta untuk melintasi sirat. Jadi kita sembahyang sunat taubat dan sungguh-sungguh bertaubat.
taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai teman-teman orang yang beriman di kawasan Melayu, di kampung Melayu ini, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Sekecil-kecil dosa, sebesar-besar dosa, kita tidak boleh dikafankan dengan dosa-dosa itu. Kita tidak boleh, saudara-saudara, insyaAllah dimandikan dengan dosa-dosa itu. Kita tidak boleh diusung ke masjid ini untuk disembahyang jenazahkan dosa-dosa itu. Kita tidak boleh diletakkan ke liang lahat dengan dosa-dosa itu. Marilah saudara-saudara, sama ada kita siapa-siapa pun, saya yakin masjid ini penuh dengan pengisian demi pengisian. Pasal apa? Kita nak menghidupkan Islam, nak menghidupkan iman, nak menghidupkan taqwa, nak menghidupkan ihsan dalam kehidupan kita. Bersama isteri tersayang, bersama suami tercinta, bersama anak perempuan yang saya kasih, anak lelaki yang kita sayang, bersama mertua, bersama mak dan ayah, adik abang dan kakak. Marilah kita sama-sama membersihkan seluruh diri kita daripada hujung rambut ke hujung kaki. Sebab malaikat maut bila-bila masa saja. Ada di antara kita mati hari ini, ada di antara kita mati minggu ini, ada di antara kita mati bulan ini, ada di antara kita mati pada tahun ini. Dan saya mungkin adalah calon-calon ikut hukum adatnya. Umur saya 76 tahun dah. Kawan-kawan saya yang seperjuangan seperti Datuk Harundin, Datuk Hasan Din, Datuk Ismail Kamus, Datuk Ishak Bahrum, Datuk Hashim Yahya, semuanya dah pergi, tuan-tuan. Semuanya dah pergi. Tinggal Hasan Ali lagi yang belum pergi lagi. Saya pun akan pergi. Tapi saya pergi, tuan-tuan, nak tinggalkan dosa-dosa. Saya nak pergi, kalau ada air sungai, sungai itu sudah mengalirkan dosa-dosa. Kalau saya nak pergi dah hujan, hujan itu sudah membersihkan dosa-dosa saya. Inilah hasrat, niat, hajat saya. Saya datang daripada Taman Tun Dr. Ismail pagi-pagi datang kemari, tuan-tuan, semata-mata untuk sama-sama kita memikirkan dosa-dosa yang kita lakukan. Ramadan, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, dibagikan kepada tiga juzuk masa. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan hujung Ramadan. Awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan hujung Ramadan. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari 10 malam yang pertama sudah pun berlalu. Hari ini tuan, hari yang ke-13 tak? Hari yang ke-13. Saya tak tahulah orang kampung Melayu dah puasa berapa hari dah. Kita dah 13 hari. Ustaz Saiful dah 13 hari kan? 13 hari kita dah puasa. Maknanya kita sudah masuk fasa kedua daripada bagi 10-10-10. Apa fasa yang kedua? Wa awsatuhu maghfirah. Fasa yang kedua ialah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk, tuan-tuan, hari yang ketiga, fasa yang kedua, hari yang ke-13 ini. Kalau tak ada gambar-gambar pengampunan, bila lagi kita nak diminta diampunkan dosa-dosa kita? Kalau berpuasa ni masih lagi bersahur, lepas bersahur pukul 5 tadi kita tidur balik, tak sembahyang subuh, pengampunan apa yang kita fikirkan? Saya tidak, tuan-tuan dan puan, di mana-mana saya bersyarat tiap-tiap malam, tuan-tuan, tiap-tiap malam non-stop ni. Pagi kuliah duha, semalam ada kuliah petang lagi, tuan-tuan dan puan. Saudara-saudara, yang menyedihkan saya termasuk hari ini yang saya tengok ni. Begitulah, tuan-tuan, imam tadi membaca. Begitulah Al-Quran yang dibacanya, ayat-ayat yang dibacanya, ayat akidah, ayat syariah, ayat akhlak, ayat perjuangan, ayat iman, ayat taqwa, ayat kita meletakkan diri kita di dalam Islam, di gagasan Islam, di platform Islam, ayat menjunjung agama Allah. Itulah yang dibaca tadi, tuan-tuan. Tapi sayang, bila dia baca Fatihah, 2 kali baca Fatihah, waladdallin. Tadi Dr. Amin menyebut amin. Saya makmum di situ tadi. Tuan-tuan pun menyebut amin. Tuan-tuan nak tahu, ulama mengulas daripada beberapa hadis yang dikumpul diulas oleh ulama. Dr. Amin tadi mengaminkan waladdallin, amin. Kita sambut sebagai makmum, sambut, puan-puan pun sambut, amin. Tuan-tuan nak tahu, habis saja makmum menyebut amin,
Amin saudara disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat? Ulama mengatakan, tuan-tuan, ada ulama mengatakan jumlah malaikat tiap satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Since the earth was created thousands and million years ago, berapa banyak titik hujan, begitulah banyaknya malaikat. Malaikat menyambut amin, malaikat menyambut amin, penduduk-penduduk langit menyebut amin. Setelah menyebutkan amin, penduduk langit, tuan-tuan, menyebut nama kita satu persatu yang berada di rumah Allah, khusus yang berada di rumah Allah. Apa mereka kata? Ampunkan mereka wahai Allah. Dia sebut nama kita satu persatu, tuan-tuan. Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Di mana anak kita? Saya nak tanya tuan-tuan, di mana kita hari Ahad ni? Di mana menantu kita? Di mana adik abang dan kakak kita? Di mana suami kita, perempuan? Di mana suami kita? Di mana keluarga terdekat kita? Bulan Ramadan ni kalau tak sanggup nak datang masjid, bulan tak Ramadan lagi tak datang masjid. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok keliling ni, daripada hujung ke hujung tu, tunjuk saya anak muda 13 tahun sampai 20 tahun. Tunjuk saya seorang. I don't see any of them here. I don't see any of them here. Where are they? Di mana mereka? Saudara, ini masalah besar, tuan-tuan. Bukan masalah diri, bukan masalah keluarga, bukan negara. Ini masalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Real big problem, huge problem. Macam mana anak kita? Anak kita tak datang masjid. Anak kita berpuasa, namanya puasa adat, bukan puasa ibadat. Anak kita selepas sahur, ada setengahnya tak ambil sahur. Tuan-tuan baca buku tentang sahur saja, ada buku ditulis tentang sahur saja. Tuan-tuan tengok fadilat sahur, barakah-barakah tentang sahur. Tuan-tuan baca tentang sahur tulisannya, tuan-tuan boleh menangis kalau kita meninggalkan sahur. Saudara, anak kita yang bersahur pukul 5 tadi pilih untuk tidur balik, tarik selimut balik. Mana mereka, tuan-tuan? Ramadan ke-13 ini anak kita tak salat subuh. Macam mana? Tuan-tuan fikir, tuan-tuan fikir. Sebab nak masuk syurga bukan boleh seorang-seorang. Hasan Ali masuk syurga mesti berbimbing dengan isterinya. Hasan Ali masuk syurga bersama dengan anak laki-laki, anak perempuan, 8 orang. Hasan Ali masuk syurga bersama dengan adik abang dan kakaknya, 8 orang. Hasan Ali masuk syurga khusus bersama ayah bondanya, 2 orang ibu dan seorang ayah. Saudara, dan Hasan Ali kena masuk syurga bersama dengan jiran tetangga dan sahabat handainya. Allah tanya kepada saya nanti, dan Allah tanya kepada saya. Allah tanya kepada tuan-tuan yang ada di sini, di mana anak tuan-tuan? Di mana menantu tuan-tuan? Saya yakin hari Ahad anak kita yang berada di Seremban balik, petang Jumaat mereka balik nak bersama dengan keluarga pada masa musim-musim berbuka puasa untuk iftar bersama. Besok petang ni mereka balik semula ke Seremban, balik semula ke Melaka, balik semula ke Ulu Selangor, balik semula ke Tanjung Malim. Tapi mana dia, tuan-tuan? Dia balik nak menjamah makanan yang dimasak oleh ibu untuk mengingatkan mereka sedapnya masakan ibu untuk beriftar, untuk berbuka puasa, atau dia balik untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kena fikir betul. You have got to think really seriously whether whatever we do adalah untuk menunaikan kehendak jasmani atau kita lakukan untuk mengumpul pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Ali datang pagi ni, tuan-tuan, daripada Taman Tun Dr. Ismail bertolak pukul 5.10 tadi. Saya nak minta dosa saya digugurkan oleh Allah. Tiap leringan daripada, tuan-tuan, daripada tayar kereta saya tu, tiap leringan dulu, tuan-tuan, menyebut subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan tayar-tayar itu, abu-abu itu mendoakan supaya Hasan Ali yang nak datang ke masjid ini diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, itu dia. Wa awsatuhu maghfirah, ulang balik. Awwaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Masuk hari yang ke-20, malam yang ke-21. Apa dia janji Allah yang disuarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa akhiruhu itqum minan nar. Mereka dibebaskan daripada api neraka. Saudara, bulan Ramadan 10 hari yang terakhir, malam yang terakhir, tuan-tuan dibebaskan daripada api neraka. Bukan bebas daripada penjara Kajang. Lagi penjara mana yang besar, tuan? Bukan dibebaskan daripada penjara Sungai Buloh. Lagi mana penjara yang besar, yang selalu tuan-tuan bergantung kat situ, digantung orang. Penjara Taiping. Tapi kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, adakah yang lebih hebat pemberian Allah kepada kita daripada hebatnya dibebaskan daripada api neraka? Tuan-tuan cuba fikir. Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan Hasan Ali daripada api neraka. Ada tak gift hadiah Allah yang lebih hebat daripada itu? Ada tak, saya nak tanya, hadiah Allah yang lebih hebat daripada itu? Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Tapi anak kita tak sambut, menantu kita tak sambut, jiran kita tak sambut. Begitu ramai, padat kawasan kampung Melayu, tuan-tuan, padat. Di mana mereka? Di mana mereka? Yang datang ni memang dah datang. Sebagai tuan-tuan bukan ahli karya ini, tuan-tuan datang. Semalam masa saya memberikan ceramah malam tadi, tuan-tuan, dan Dr. Amin mengimamkan tarawih di Masjid Frim, tuan-tuan, Forest Research Institute of Malaysia, Frim, malam tadi. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, serupa juga ni, tuan-tuan, serupa juga. Kehadirannya sangat-sangat mengecewakan. Kesian, tuan-tuan, saya kesian tengok ustaz tu betul-betul serius. Ustaz Afzan betul-betul serius. Macam mana nak menghimpunkan manusia-manusia di frame ini? Tapi tuan-tuan, sayang, kesian. Kenapa saya mesti kesian pada orang lain? Saya mesti kesian pada diri saya. Tapi sebagai seorang Muslim, saya kena kesian dengan jiran tetangga. Saya kena kesian dengan sahabat-sahabat lama dan baru. Saya kena kesian dengan teman-teman yang jauh daripada saya, sekerja dengan saya. Dan saya kena kesian dengan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, marilah kita insya-Allah. Tadi tuan-tuan, mana ada tuan-tuan dan puan mendengar bacaan yang macam itu, ya? Punya lancarnya, dengan intonasinya, penghayatannya. Kalau dipimpin semayang sunat taubat, tuan-tuan, yang pernah saya ikut, tak dengar suara dia, tuan-tuan. Derayan air matanya. 14 tahun dia di Mekah. 14 tahun dia didik di Kaabah. 14 tahun dia didik di Masjidil Haram. 14 tahun dia bergaul dengan masyarakat di Mekah. 14 tahun dia bergaul dengan ulama-ulama besar di Mekah. 14 tahun dia bergabung dengan imam-imam besar di Mekah, termasuk Sudais. Bacaannya pun, tuan-tuan, ala-ala Sudais. Inilah hebatnya dia. Tuan-tuan dan puan, kita sambutlah insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, saya saja nak bagi tahulah, kalau ada ruangnya, ada 2 tarikh, kemungkinan kita boleh buat qiyamul lail. Sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Witir kita akan buat selepas sembahyang tarawih. Lepas tu, tuan-tuan, kita bermunajat. Antara satu sembahyang atau sembahyang kita berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cuba tuan-tuan, kita ikut sikit-sikit sama-sama pagi-pagi ni, kita zikir sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah. Kita dengar pukul 4 pagi ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, burung-burung belum berterbangan di angkasa, ikan-ikan belum menggelitik lagi tuan-tuan, lembu kambing belum jaga daripada tidurnya. Kita melakukan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala 4 pagi tuan-tuan, didengar oleh malaikat penduduk langit, penduduk bumi, didengar oleh ikan-ikan, batu-batan, didengar oleh pokok-pokok yang rindang, yang kecil, yang subur, yang besar, didengar oleh gunung-gunung dan bukit-bukit tuan-tuan. Inilah yang kita nak, itulah qiyamul lail. Lepas tu kita munajat tuan-tuan, 15 minit kita munajat. Apa arti munajat? Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang sesuai antara makhluk dengan Allah. Mengadu tentang diri, mengadu tentang keluarga, mengadu tentang jiran, mengadu tentang dosa, mengadu tentang neraka, mengadu tentang syurga. Saudara-saudara yang nanti sekalian, insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara, kepada saya. Saya faham memang Qiyamul Lail menjadi salah satu teras kepada masjid Kampung Melayu ini. Mudah-mudahan tuan-tuan teruskan, tuan-tuan, insyaAllah inilah caranya tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan ya, hiasan yang paling hebat Ramadan ini tuan-tuan ya, hiasan yang paling hebat oleh Nabi, hiasan yang paling hebat oleh para sahabat, hiasan yang paling hebat, platform yang paling hebat tuan-tuan dan puan, gelanggang yang paling hebat dalam bulan Ramadan ialah Qiyamul Lail. Sebab itu Nabi menyebutkan sallu bil lail walau raka'ah, sembahyang malamlah kamu walaupun puan-puan mampu melakukan setakat 1 rakaat. Do it, even you are only able to perform 1 rakaat. Do it. Jangan tinggal saudara, jangan tinggal. Jangan tinggal qiyamul lail. Jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal tahajud. Makan boleh tinggal, minum boleh tinggal, kerja boleh tinggal sebentar, appointment boleh tinggal, kutip sewa, rumah sewa banyak, saya tahu orang sini banyak rumah sewa, kutip sewa boleh tinggal. Tapi saudara-saudara, tahajud jangan tinggal, tahajud jangan tinggal, tahajud jangan tinggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang maksum. Perempuan apa arti maksum? Manusia yang tidak ada dosa. Hati Nabi Muhammad telah dicuci 2 kali dengan air Zam-Zam. Masa disusukan oleh tukang susunya. Dan yang kedua, semasa berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum di-mi'rajkan ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, Jibril bedah dadanya, keluarkan hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Nabi tak ada dosa, not even a tiny one spot, tak ada. Hasan Ali syarat dengan dosa-dosa, syarat dengan dosa-dosa. Saudara, tetapi Nabi Muhammad dalam hadisnya, wallahi an inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Apa kata Nabi? Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, aku memohon ampun kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari
70 kali. 70 kali. Ustaz tahu, Ustaz tahu, pengurusi pun tahu, ada satu hadis bukan 70 kali. Berapa kali? 100 kali. Nabi was seeking apology, seeking kemaafan, seeking forgiveness. Dalam keadaan Nabi tidak ada dosa walau satu pun. Tapi satu hari Nabi merintih memohon ampun kepada Allah 70 kali satu hadis lagi 100 kali. Di mana kita? Saya nak tanya tuan-tuan, di mana Hasan Ali? Di mana Hasan? Bila tuan-tuan merintih? Bila puan-puan merintih tentang dosa? Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, macam mana Nabi Muhammad memohon dosa dan sembahyang malamnya? Apa Aisyah kata tuan-tuan? Aku adalah di antara orang yang saban masa waktu Nabi menunaikan qiyamul lail, bertahajud, aku berada di sampingnya, tetapi jauh sedikit kerana aku wanita, jauh sedikit. Tetapi aku dengar Nabi waktu sujud, dia cerita waktu sujud Nabi, aku dengar daripada dada Nabi, aku dengar suara yang keluar daripada dada Nabi. Apa suara itu? Apa bunyi itu? Macam air yang diletak dalam kawah. Tuan-tuan, dipanaskan dengan api yang menyenggar-ngenggar, menggelegarlah air itu dalam kawah itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku lihat bila Nabi bangun daripada sujudnya, apa Aisyah kata? Aku lihat tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Banjir dengan air mata baginda. Saya nak tanya tuan-tuan, hari ini ada tak tumpah sebutir air mata? Pagi semalam ada tak tumpah sebutir air mata? Nabi banjir. Kalau kita sembahyang, kita berdoa, dengar Quran yang dibaca oleh Dr. Amin tadi, tak ada letak air mata di hujung ni. Kalau tak mengalir pun ada macam kesat-kesat air mata di hujung. Artinya hati kita kelah tuan-tuan. Hati telah mati. Minta maaf, hati Hasan Ali telah mati. Hati keras, hati jadi batu, hati mati. Pasal saya tidak bagi melangkah, ambil langkah menghidupkan hati. Apa langkahnya? Datang ke masjid. Apa langkahnya? Berimam macam tadi. Apa langkahnya? Berzikir macam tadi. Tuan-tuan tengok doanya, tengok doa kunutnya disambung doa kunutnya. Sebagian besar doa kunut itu memohon ampun kepada Allah. Sebagian besar doa kunut itu tuan-tuan membukakan jalan yang terang benderang untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu tuan-tuan, selagi lagi qiyamul lail ni jangan tinggal. Saya tahu tuan-tuan memang buat, tapi saja just a matter of affirmation. Lakukanlah sampai akhir hayat. Bangun seorang suami, selepas bangun daripada tidur sekitar jam 4 pagi, mengejutkan isterinya. Ini hadis. Isterinya sukar untuk bangun, maka suami itu mengambil air, diletakkan dalam bekas, dan tangannya, jari-jarinya dicelupkan ke dalam air. Apa dia buat tuan-tuan? Apa dia buat? Maka direnjiskan air jarinya itu ke muka isterinya yang susah nak bangun tadi. Bangun seorang isteri. Ini hadis juga, saya nak terangkan, ini hadis. Mengejutkan suaminya yang macam biasa memang susah nak bangun. Maka diambilnya air, diletakkan jari-jari dan tangannya ke dalam air, maka dipercikkan ke muka suaminya. Dua-duanya dengan izin Allah bangun. Ketika itu malaikat mencatatkan kedua-duanya sebagai manusia. Az-zakirin, az-zakirat, waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Mereka dicatatkan sebagai waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Itu nama ahli syurga. Siapa? Mereka yang banyak menyebut Allah. Laki-laki yang banyak menyebut Allah, perempuan yang banyak menyebut Allah. Nak tanya lagi,
Banyak kita sebut Allah sejak bangun tadi. Sejak bangun sahur sampai datang kemari. Berapa banyak kita sebut nama Allah? Berapa banyak subhanallah? Berapa banyak alhamdulillah? Berapa banyak Allahu akbar? Berapa banyak la haula wala quwata illa billahil azim? Berapa banyak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim? Berapa banyak hasbiyallahu ni'mal wakil? Berapa banyak? Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, saudara, dalam program ini pagi ini, hajat saya ialah nak mengulas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berbunyi, ya law ya'lamul ibadu ma Ramadan latamannat ummati an kana as-sanah kullaha radwan Ramadan kullaha Ramadan. Innal jannata la tuzayyana li Ramadan man ra'sil hauli ila al-haul. Apa tu? Tuan-tuan dengar dia punya translation dia. Seandainya umatku mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan, apa hebatnya Ramadan, kalau umat aku tahu, apa dia kata? Maka sungguh-sungguh mereka akan berharap satu tahun itu semuanya menjadi Ramadan. Allah, tuan-tuan, satu tahun itu semuanya menjadi Ramadan. Artinya setiap hari adalah Ramadan, setiap Selasa adalah Ramadan, setiap Rabu adalah Ramadan, setiap Khamis adalah Ramadan, setiap Jumaat adalah Ramadan, setiap Sabtu adalah Ramadan, setiap Ahad adalah Ramadan, setiap Isnin adalah Ramadan. Bayang, ini permintaan sahabat. Kalaulah kita tahu apa dia Ramadan, ini masalah besar tuan. Masalah besar. Kita tidak menghadiri majlis-majlis ilmu menceritakan tentang the significance of Ramadan. Kita belum dapat lagi menghadiri majlis-majlis mengulas the internal dan external, external. Apa dia? Internal, external apa tuan-tuan? Benefits yang ada dalam bulan Ramadan. Kita belum didedahkan agaknya dengan rahsia Ramadan, the secret of Ramadan. Saudara, mana ada bulan tuan-tuan, mana ada bulan amalan sunat dijadikan amalan fardu, betul tak? Mana ada bulan? Tuan-tuan bagi tahu saya. Tidak Muharram, tidak Safar, tidak Rabiul Awal, tidak Rabiul Akhir. Setiap amalan sunat, balik ini tuan-tuan dan puan, sebelum buka pintu, Assalamualaikum, sunat digandakan menjadi fardu, pahala fardu. Masuk rumah, jumpa isteri, senyum, sunat dituliskan sebagai amalan fardu. Duduk dengan isteri sebentar, nak cerita 10 minit, apa yang Hasan Ali kata dalam kuliah subuh tadi, itu wajib. Wajib itu digandakan 70 kali wajib dalam bulan Ramadan. Ni dalam bulan Ramadan. Mana ada bulan lain? Mana ada bulan lain? 30 hari pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Mana ada dalam bulan-bulan lain? Waktu berbuka puasa nanti petang tuan-tuan gigit kurma yang pertama itu. Masa menggigit kurma tuan-tuan, gigit saja kurma, ketika itu Allah membebaskan 70,000, 700,000, macam-macam dia sebut berapa ratus ribu ni. Orang-orang yang telah tersenarai menjadi ahli neraka dibebaskan menjadi ahli syurga ketika itu. Mana ada pada bulan lain? Ketika itu dalam bulan Ramadan, malaikat-malaikat dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu, iblis dibelenggu. Mana ada dalam bulan lain? Saudara-saudara, mana ada dalam bulan Ramadan ini? Setiap satu yang kita lakukan semuanya penghapus dosa.
Sembayangnya penghapus dosa, zikirnya penghapus dosa, tunjukkan isteri agama penghapus dosa, bimbing anak pada hari-hari Ramadan ini penghapus dosa, tegur jiran tetangga dan cerita tentang Ramadan penghapus dosa, bagi makan orang miskin penghapus dosa, bagi makan anak yatim penghapus dosa. Perempuan, saya nak tahu, kita dah masuk hari yang ke-13 ni kan, perempuan buat jemput-jemput apa dia jemput, tahu tak jemput-jemput tepung atau pisang, jemput-jemput pisang. Selalu puan-puan buat jemput-jemput pisang. Anak ada 3 orang, suami isteri ada 2 orang, anak saudara duduk rumah kita kat sini, jadi 4 campur 2, 6 orang. Biasanya 1 orang makan 3 jemput-jemput pisang, 6 orang 18, 20. Pernah tak perempuan buat jemput-jemput lebihkan 20? Lebihkan 20, daripada 30 lebihkan 20, jadi 50. Apa nak buat? Masuk dalam plastik elok-elok, bekas elok-elok, minta anak kita. Man, hujung sana ada anak yatim, ayah dia baru meninggal 3 bulan yang lalu. Ada 4 orang anak dia. Ambil ini, sampaikan kepada dia, ini hadiah keluarga kita untuk dia. Buat sekarang. Perempuan buat. Saya nak tanya perempuan buat. Tak mampu nak buat lebih 20. Kalau jemput-jemput daripada apa? Buku. 20 ketul. Tak mampu nak goreng 20 ketul jemput-jemput. Tak mampu. Tapi buat tak? Pasal tak buat. Pasal kita tak tahu dia punya rahsia perlakuan seperti itu dalam bulan Ramadan. Saudara, kita tuan-tuan, berapa orang saya nak tanya tuan-tuan, ini bulan Ramadan, bulan sedekah. Ramadan yang lalu, Ramadan 10 lalu, orang pencen yang ramai di sini pencen sampai 3,000, isteri pun pencen 3,000, 6,000. Sebulan berapa banyak bagi pada agama. Sekali datang masjid tuan-tuan, RM1, 4 kali RM4 tuan-tuan. RM4 daripada 5,000, 6,000 pendapatan sebulan. Berapa persen tuan? RM4 daripada 4,000 pendapatan sebulan, berapa persen? 0.01%. Serius tuan-tuan, serius. RM1 kadang-kadang tuan-tuan, saya tak tahu. Saya dulu pernah jadi setiausaha Masjid Al-Mujahidin Damansara. Tuan-tuan, sampai orang yang mengira duit tu berhenti tak nak kira duit. Pasal duit siling terlalu banyak tuan-tuan. Punya susah duit siling ni, yang 10% nak duduk 10%, yang 20% nak duduk 10%, yang 5% nak duduk 5%, bawa kepada bank, beratur buat ke bank. Sampai kat bank tuan-tuan, bank pentah kepada kita, letak yang 5%, letak yang 20%, letak yang 10%. Itu yang orang tak nak buat tuan-tuan. Jarang nak jumpa. Saya nak tanya tuan-tuan dekat sini, Tuan Imam pun saya nak tanya, setiap kali Jumaat berapa banyak yang berwarna merah? Berapa banyak? Saya nak tanya itu aja. Tak mampu satu Jumaat berwarna merah RM10, dengan pendapatan suami isteri tadi RM4,000. Saudara, Ramadan bulan sedekah. Nabi manusia yang paling awal yang suka bersedekah. Hadis mengatakan dalam bulan Ramadan, lajunya bersedekah macam ribut taufan sedang bertiup. Lajunya. Saudara, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya Allah, satu benda yang kita bagi, satu biji benih. Satu biji benih menghasilkan 7 tangkai. Satu tangkai menghasilkan 700 lagi bakal biji benih, bakal biji benih. Bakal biji benih setelah itu lagi 700,000 bakal biji benih. Ratus ribu bakal biji benih. Saudara, marilah kita insya-Allah. Tuan-tuan, yang sebentar itu tuan-tuan saya nak umumkan sikit nanti selepas ini insya-Allah. Apa yang saya nak sebut tadi tuan-tuan? Ramadan, kalaulah saya Hasan Ali dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian tahu apa yang ada tawaran Allah dalam Ramadan. Kalau tahu, masalah besarnya tuan-tuan, masalah besar Ramadan menjelang dah hari yang ke-13,
Ada tak tuan-tuan bersama isteri dan anak-anak, khusus duduk dengan isteri anak-anak seminggu sebelum Ramadan, terangkan dia what Ramadan is all about. Terangkan dia the treasury of Ramadan. Terangkan dia the treasures of Ramadan. Terangkan dia tuan-tuan, dia punya isi kandungan, the content of Ramadan. Terangkan dia salasilah Ramadan. Terangkan dia macam mana Nabi dan sahabat menghayati Ramadan. Terangkan kepada dia apa amalan-amalan yang mesti dilakukan sebagai penghias kepada Ramadan. Kalau tidak tuan-tuan, Ramadan datang, Ramadan pergi, anak kita pun berpuasa lah, apa pun melepek-lepek dia berpuasa tuan. Akhirnya dia tidur sepanjang hari, hari Sabtu, hari Ahad. Akhirnya dengan telefon tuan-tuan, telefon. Quran tak baca lagi, tapi telefon dah baca berapa kali dah tuan-tuan. Pasal kita tak terangkan dia tentang hikmat Ramadan. Saudara, hari ini hari yang ke-13. Saudara, sekurang-kurangnya saudara sudah membaca 4 hari 1 juzuk, 4 hari 1 juzuk, 1 hari 1/4 juzuk, 1/4 juzuk. 1 juzuk ada 20 buku surat. Bagi kepada 4 berapa? 20 buku surat bagi 4, 1 hari 5 buku surat. Satu hari 5 muka surat. 1 hari 5 muka surat. Saya tanya baru-baru ni tuan-tuan kepada beberapa orang, kalau kita baca 1 hari suku juzuk, artinya 5 muka surat, 4 hari kita khatam 1 juzuk. Saya tanya dia, 3 orang sedang berjalan, saya tanya, apa dia jawab tuan-tuan buat? Minta maaf, saya cakap yang benar ni, saya tak pegang Quran lagi ni. Saya tanya tu hari yang ke-7, saya tak pegang Quran lagi. Tak pegang Quran lagi. Bukan tak baca, tak pegang Quran lagi. Macam mana tuan-tuan? Ramadan adalah bulan Al-Quran. Asy-Syahrul Quran. Bulan Ramadan ni Syahrul Quran, bulan Quran. Bulan Al-Quran diturunkan. 28 hari bulan ikut. Kita punya ada cuti kan? Cuti nuzul Al-Quran. Bukan ke saya dah? Betul. 28 hari bulan. Ustaz, betul Ustaz? 28 hari bulan ada cuti nuzul Al-Quran. Saudara, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Untuk pengetahuan saudara, suhuf-suhuf, kitab-kitab yang kecil, yang besar, yang diberi kepada seluruh Nabi-Nabi, semua kitab-kitab itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Semuanya diturunkan dalam Ramadan, termasuk kitab yang terakhir, revelation yang terakhir, buku yang terakhir, maklumat yang terakhir, wahyu yang terakhir, namanya Al-Quran, namanya Al-Furqan, diturunkan pada malam 17 Ramadan. Itulah nuzulul Quran. Saudara, saya haraplah tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya sebut diri saya ni bukan yang contoh yang terbaik. Minta maaf, saya minta maaf, saya iringi dengan maaf, tapi nak motivasi. Saya sibuk tuan-tuan, sibuk. Semalam kuliah subuh di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri di Selangor, kuliah subuh. Kuliah duha di SS 5A Kelana Jaya dengan wanita-wanita. Kuliah duha wanita saja. Sini ada kuliah wanita, ada kan? Ada. Wanita saja. Lepas tu tuan-tuan, petang ada satu lagi kuliah pada waktu petang. Malam saya berada di Masjid Free, Masjid Jami' Free. Pagi ini di sini. Petang ini ada program yang lain di tempat yang lain. Kadang-kadang ada tempat yang jauh, sejauh Kuala Selangor, sejauh Ulu Selangor, sejauh Kuala Langat. Umur 76 tahun. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan,
Saya sebut ni, saya yakin ramai yang ada di sini 76, 70 tahun ke atas tak berapa ramai. Berapa orang yang umur macam saya 75 tahun ke atas? 75 tahun ke atas. Takkan tak nak mengaku. 75 tahun tak ada. 75 tahun satu orang. Seorang aja. Tuan berapa umur tuan? Minta maaf. 75. Saya 76. Ini adik saya ni. Saudara, muda lagi tuan, muda lagi. Muda tak buka Quran, muda tak baca Quran. Minta maaf, saya sebut diri saya ni. Cita-cita saya untuk Ramadan kali ini, minta maaf, 4 kali dah saya minta maaf ni. Saya nak khatam 3 kali Al-Quran. Saudara, hari yang ke-10 saya dah khatam 30 juzuk. Hari ni hari yang ke-13, saya dah masuk hari ni hari yang ke-7, hari yang ke-8 ni. Saya dalam perjalanan tadi sudah habis 1 juzuk. Satu hari 3 juzuk, satu hari 3 juzuk, satu hari 3 juzuk. Minta maaf saya sebut. Itu saya. Tuan-tuan tak tahu cerita ya. Saya selalu cerita. Tuan-tuan ini live ni tuan-tuan. Sini tak ada buat live tak ada. Tak ada. Tak ada sini tak ada. Ni TikTok pun live, Facebook pun live ni. Beri anak-anak kita boleh ambil tuan-tuan nampak. Kalau TikTok dia habis begitu aja, Facebook ni dia ada insya-Allah boleh ambil. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan ya tentang Al-Quran ni. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan yang tidak Ramadan, kita baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Pahalanya satu untuk Alif, satu untuk Lam, dan satu untuk Mim. Dalam bulan Ramadan, pahalanya 70 untuk Alif, 70 untuk Lam, 70 untuk Mim. Bayang Dr. Amin tadi baca berapa Alif, berapa Lam, berapa Mim. Dan kita mengaminkan Fatihah. Saudara, hebatnya Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah Al-Quran akan memberi syafaat. Al-Quran memberi syafaat. Siapa yang ada anak tuan-tuan penghafaz Al-Quran, ini hadis, anak itu akan memberi syafaat kepada 10 anggota keluarga terdekatnya. 10 anggota keluarga terdekatnya which have been destined, yang sudah ditentu oleh Allah masuk neraka. Tapi anak penghafaz Quran ni boleh tarik 10 orang ni yang namanya sudah tersenar dalam ahli neraka menjadi ahli syurga tuan-tuan. Ni penghafaz Al-Quran. Saya yakin anak tuan-tuan ada penghafaz Al-Quran. Anak perempuan ada hafizah, anak perempuan ada hafiz. Saudara, kita anggap ringan benda ni tuan-tuan. Kita ada pusat-pusat, saya yakin, kita yakin kalau anak kita tak hafaz Quran pun, dikeliling dekat sini ni sampailah atas sana tuan-tuan. Sampai atas sana. Saya tuan-tuan berkuliah dengan Masjid Sayyidina Ali ada kat atas tu. Masjid As-Salam ada kat atas tu. Macam-macam masjid tuan-tuan. Semuanya saya dah alhamdulillah berkuliah dan memimpin qiyamul lail setengahnya di sana. Tuan-tuan dan apa yang saya nak sebut, saudara-saudara? Keliling kita ni banyak mahat-mahat tahfiz. Saya nak tanya puan-puan, saya nak tanya tuan-tuan. Tahfiz yang mana tuan-tuan pergi lihat? Anak tahfiz mana yang tuan-tuan katakanlah bersilaturahim dengan mereka? Anak tahfiz mana, sekolah tahfiz mana, mahat tahfiz mana yang tuan-tuan ulurkan satu budak RM1, satu budak RM1, satu budak RM1? Allah tuan-tuan, saya yakin kita tahu, tu pernah dengar mahat tahfiz. Kalau ditanyakan orang tanya, "Nana, saya pun tak apa-apa tahu, saya pun tak apa-apa, tapi saya dengarlah, saya tahu di mana, tapi saya tak tahu." Itu jawapannya. Tuan-tuan tak percaya, pergilah mana-mana tempat. Nak cari mahat tahfiz, jumpa orang-orang kampung di situ. Saya dah dengar, saya dengar. Tapi I'm not too sure di mana tempatnya. Minta maaf tuan, saya tak tahu di mana tempatnya. Saudara, Econ Safe dia pergi setiap minggu. Giant dia pergi setiap minggu. Apa ni? Grocer, village grocer. Sini tak ada. Tak ada village grocer, tak ada. Dia pergi setiap minggu. Tapi mahat tahfiz dia tak pernah pergi. Dia tak kenal guru tahfiz.
Dia tak kenal 35 orang anak-anak tahfiz. Dia tak tahu apa makanan buka anak-anak tahfiz. Dia tak tahu kuih apa yang dimakan oleh anak-anak tahfiz. Kita tak tahu apa sahur mereka makan anak-anak tahfiz. Allah tuan-tuan. Macam mana kita? Macam mana kita? Ini orang yang menjunjung Quran, orang yang menghidupkan Al-Quran, orang yang menghayati Al-Quran. Pasal dia lah, teman-teman, tuan-tuan, sampai hari kiamat. Selagi ada orang membaca Al-Quran, selagi itu matahari menerangkan kita waktu bersiang. Ada anak-anak yang terus membaca Al-Quran dalam dunia ni, selagi itulah bulan akan menerangi kita waktu malam. Al-Quran. Yang saya nak cerita begini, sahabat saya ni meninggal umur 83 tahun. 83 tahun tuan-tuan. Pada umur 80 tahun, dia boleh bawa kereta, memandu kereta bersama isterinya 2 orang saja. Dia orang Alustar. Balik ke Alustar, tidur semalam di Alustar, memandu pula pulang ke Kuala Lumpur, balik dia memandu. Masa itu umur 80 tahun. Dia meninggal umur 83 tahun. Kawan saya. Saya nak pendekkan cerita. Anak ada 8 orang, semuanya berjaya. 4 orang tuan-tuan profesor penuh anak dia. Di Jeddah ada, di Riyadh ada, di Abu Dhabi ada anak dia. Full professor. Seorang anak dia tuan-tuan dan puan, financial controller kepada MNC, Multinational Corporation. Anak dia bekerja sebagai financial controller di sebuah pulau yang besar di Timur Afrika. Apa nama pulau ini tuan? Pulau yang besar di Timur Afrika. Apa nama pulaunya? Cikgu geografi. Apa nama pulaunya? Hai. Apa pulau tuan-tuan? Pulau besar di Timur Afrika. Besar pulaunya. Lebih besar daripada Malaysia. Apa pulaunya? Madagaskar. Anaknya menjadi financial controller di Madagaskar. Tuan-tuan, gaji tuan-tuan puluh ribu gaji. Puluh ribu gaji. Yang full profesor tadi tuan-tuan 18-20 ribu ke atas gaji sebulan di Saudi, di UAE. Tapi saya nak bagi tahu, saya ziarah kawan saya ni, pasal bagus saya sebut namanya, Haji Zakaria Osman. Haji Zakaria Osman. Jarang saya tak sebut namanya selepas saya berdoa waktu selepas sembahyang. Kawan saya Haji Zakaria Osman. Saudara, saya nak pendekkan cerita. Anak sangat berjaya. 3 hari sebelum dia meninggal, saya ziarah dia. Anak dia semua balik 3 minggu. 3 minggu sebelum ayah dia meninggal, semua balik. 8 orang semua dekat rumah. Apa dia buat? Anak-anak ini khatam Al-Quran 1 hari 30 juzuk. 1 hari 30 juzuk. Share ramai-ramai anak-anak. Tuan-tuan bayang 20 hari mereka berada di situ. 1 hari tuan-tuan khatam 30 juzuk. 20 hari mereka berada di situ. 30 kali 20 berapa tuan-tuan? Inilah anak yang soleh, anak yang solehah. Tuan-tuan ingat ada di antara anak kita yang membaca Al-Quran untuk kita, supaya roh kita akan pergi dengan selamat. Macam mana selamatnya Al-Quran yang dibaca? Anak dia profesional tapi Al-Quran. Anak dia profesor tapi Al-Quran. Anak dia financial controller tapi Al-Quran. Anak dia bergaji besar tapi Al-Quran. Saudara, sehinggalah ayah dia pergi. Ayah dia pergi dengan Al-Quran. Macam mana jadi begitu? Haji Zakaria ni, saudara, hidup dia saya kenal sangat, hari-hari jumpa. Orang yang pertama datang ke masjid, sifat dia orang yang terakhir meninggalkan masjid. Itu satu. Tidak pernah sembahyang di rumah melainkan di masjid, ikut sunnah Nabi. Nabi tak pernah sembahyang di rumah melainkan di masjid, sembahyang fardu di masjid. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, semua sekali, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, semua sembahyang di masjid. Saudara-saudara, orang yang terakhir meninggalkan masjid, habis saja sembahyang,
Nak cerita dia ni, habis saja semayang, berdoa, orang sudah balik semua, dia akan ambil satu rehal besar. Masjid di depan rumah saya di Taman Tun ni, Masjid Al-Ghufran namanya. Rehalnya besar pasal Qurannya besar. Qurannya saiz Quran imam. Tu Quran imam. Semua Quran masjid kat saya macam tu saiz dia. Dia ambil rehal, letak Al-Quran, apa dia buat tuan-tuan? Haji Zakaria ni satu hari dia khatam Al-Quran 5 juzuk. 6 hari dia khatam 30 juzuk. 6 hari dia khatam 30 juzuk. 6 hari dia khatam 30 juzuk. Saya baik dengan dia. Saya selalu tanya. Sampai umur 83 tahun dia tak pernah masuk hospital, tuan-tuan. Tak pernah masuk hospital. Kecil aja orang ni, jalannya macam lipas kudung. Saya tanya dia, apa rahsia ustaz yang mempunyai tahap kesihatan yang begitu tinggi? Saya kalah, orang lain pun kalah. Ustaz umur 82 tahun, 81, 82 tahun. Apa jawab dia? Quran san. Quran Hasan, san tu Hasan. Quran san. Macam mana anak semua boleh berjaya? Profesor, financial controller, kumpulkan gaji anak-anak ratus ribu sebulan. Apa dia jawab? Quran san. Macam mana anak dididik begitu hebat? Begitu hebat anak didik. Saya jumpa seorang-seorang anak di tuan-tuan Allah dengan akhlak mulianya. Allah, professional, and yet having excellent conduct, excellent behavior. Quran san. Saudara, macam mana saya bagi Pak Ya, macam mana Pak Ya boleh bawa kereta, tidur semalam, balik semula, yang memandu tak ada orang lain, Pak Ya memandunya, mana dapat kekuatan? Quran san. La haula wala quwwata, semuanya Quran. Akhirnya dia pergi dengan Al-Quran. Saudara, di mana kita? Saya nak tanya, bila saya cerita ni, di mana kita? Di mana anak kita? Tuan-tuan tahu anak kita boleh baca Quran atau tak boleh baca Quran? Perempuan tahu tak anak perempuan kita boleh baca Quran atau tak boleh baca Quran? Tuan-tuan tahu tak suami kita boleh baca Quran, tak boleh baca Quran? Tuan-tuan tahu tak isteri kita boleh baca Quran atau tak boleh baca Quran? Saudara, tak boleh baca Quran, susah nak mati. Tak boleh baca Quran, susah nak masuk ke liang lahat. Tak boleh baca Quran, susah untuk dikebumikan. Tak boleh baca Quran, susah nak menghadap muka dan nakir. Tak boleh baca Quran, susah nak berjalan, nak hidup bertumpu-tumpu nak pergi kepada mahsyar bila kiamat nanti. Tak boleh baca Quran, susah nak duduk di atas mizan. Tak boleh baca Quran, tak mau baca Quran, susah nak meniti titian sirat. Saudara, saya harap tuan-tuan nak buat, tapi tuan-tuan boleh jahil geografi, tuan-tuan boleh jahil sosiologi, tuan-tuan boleh jahil ilmu perubatan, tuan-tuan boleh jahil ilmu kejuruteraan, puan-puan boleh jahil ilmu masak-memasak, puan-puan boleh jahil ilmu kemas-mengemas, tetapi jangan jahil Al-Quran. Jadi tuan-tuan, saya tadi mengatakan, saya nak mengakhirkan tuan-tuan. Saya kata tadi, saya baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul 'ibadu ma Ramadan latammanat ummati an takuna sanah kullaha Ramadan. Innal jannah lanuzayyana lam Ramadan min ra'sil haul bil ilal haul." Kalau siapa yang tahu hebatnya Ramadan, nescaya mereka akan memohon kepada Allah, semuanya hari adalah Ramadan, semuanya minggu adalah Ramadan, semuanya bulan adalah Ramadan, semuanya tahun adalah Ramadan. Dan tentang hujung dia katakan, sesungguhnya syurga berhias, sesungguhnya syurga berhias menyambut kedatangan Ramadan. Saya nak ambil tentang hias ni. Saudara, tuan-tuan mesti hias Ramadan. Macam mana nak hias Ramadan, tuan-tuan dan puan? Macam mana nak hias Ramadan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan ya. Pertama tuan-tuan dan puan, insyaAllah Ramadan tuan-tuan akan hias dengan Al-Quran. Tak ada Al-Quran,
tidak terhias Ramadan. Tak nampak cantiknya Ramadan. Tak nampak unggulnya Ramadan. Tak nampak hebatnya Ramadan. Tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Hiaslah Ramadan dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran di rumah. Baca Al-Quran di dapur. Baca Al-Quran di ruang tamu. Baca Al-Quran di ruang tidur. Baca Al-Quran di serambi. Baca Al-Quran di tangga. Baca Al-Quran di mana-mana. Bacalah Al-Quran. Yang tak boleh baca Al-Quran, sekurang-kurangnya ulang 3 qul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ulang sampai mengantuk, tertidur, ulang lagi. Nak tidur, ulang lagi. Bangun tidur, ulang lagi. Saudara-saudara, puan-puan, selepas ini no more drama-drama di TV. Jangan ada mata kita melihat mana-mana drama. TV1, TV2, TV3, Astro dan sebagainya. Yang boleh tengok TV Al-Hijrah. Jangan buka FM berbagai FM. Buka satu saja, Radio IQ. Serius tuan-tuan. Buka satu saja, Radio IQ. Itu saja. Saya tak tengok TV tuan-tuan. Saya tak tengok TV. Tak tengok. Tapi saya tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku. Pasal saya aktif. Facebook saya aktif. TikTok saya aktif. Saya tahu apa yang berlaku. Berlaku pukul 5 suku saya dah tahu apa beritanya. Tak perlu saya tengok TV. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Itu. Yang kedua tuan-tuan dan puan, istighfar. Quran. Yang kedua istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyak kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak kali. Sampai terlelap. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan dah pakai tasbih. Saya nak cadangkan yang belum beli tasbih. Tasbih kecil je tuan-tuan. Tasbih ni dia punya roh tuan-tuan. Tuan-tuan pegang saja tasbih. Tuan-tuan pegang saja tasbih. Sudah tentu tuan-tuan akan menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mana ada kita pegang tasbih sebut Giant. Mana ada. Tak keluar perkataan tu kalau pegang tasbih. Itulah roh tasbih. Kena ada tasbih. Di tangan kena ada tasbih. Di poket kena ada tasbih. Di seluar poket kena ada tasbih. Di baju apa-apa kena ada tasbih. Di dalam kereta kena ada tasbih. Di ruang tidur ada kena tasbih. Di bawah bantal kena ada tasbih. Serius tuan-tuan, serius. Buat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, tasbih akan bercakap di depan Allah. Memang dia tak sebut subhanallah, tapi dia ada niat, wahai Allah. Dia ada niat. Dia letak bawah bantal ni, dia tidur, bantal pun tidur dengan dia, tapi subhanallahnya hidup kerana dia niat nak menyebut subhanallah, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, tahajud. Tuan-tuan tengoklah, ada dua hari bulan, dua tarikh tu. Kalau tuan-tuan merasakan perlu nak bawa lagi Dr. Amin bersama dengan saya, gila-menggila di antara kita, solat tasbih, solat taubat, solat hajat, munajat dan zikir munajat. Dan kita hendak hari itu tuan-tuan tidaklah macam Nabi banjir air matanya di tempat sujud. Setidak-tidaknya kita akan keluarkan sebutir 2 air mata. Air mata itulah menjadi pemadam api neraka. Ada ulama menyebutkan tuan-tuan, ini ulama sebut, satu butir air mata yang digugurkan waktu tahajud itu boleh memadamkan api itu, api neraka 70,000 tahun. 70,000 tahun. Marilah tuan-tuan, insya-Allah lenangkan air mata. Lenangkan air mata dalam bulan Ramadan. Yang keempat, yang kelima ya. Tadi saya kata Al-Quran, istighfar, tahajud. Kemudian tuan-tuan dan puan, yang kelima ialah sedekah. Saudara, masjid ni memerlukan. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan ya, Dr. Amin datang setiap tahun. Saya bawa Dr. Amin ni tuan-tuan.
Pasal saya tertawan dengan bacaannya, saya tertawan dengan 14 tahun di Saudi, khusus di Mekah, menimba ilmu-ilmu agama. Apa saya tanyakan dia? Apa saya tanyakan dia? Dia boleh bahasa Inggeris, dia boleh bahasa Arab saja. Bahasa Inggeris, Urdu, Arab, 3 tu saja bahasa. Melayu tak apa boleh lagi, tapi sikit-sikit boleh lah. Jadi kita dengar daripada dia. Sila berganti. Mungkin salat tasbih saya buat, salat taubat dia buat, salat hajat saya buat. Mungkin tuan-tuan zikir-zikirnya dia buat bersama. Dan doa yang dipanggil tuan-tuan, munajat itu, munajat malam itu, saya akan buat munajat itu insya-Allah dalam 12 minit munajat. Dan zikir-zikir insya-Allah macam tadi tuan-tuan nampak, kita akan berzikir daripada awal hingga akhir. Kalau kita mulai, kita dihiaskan dengan zikir-zikir yang kita memuji Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, jangan tinggal juga yang ke-6. Yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6, yang kelima ke yang ke-6 Ustaz? Yang ketiga pula. Yang ke-6 sekarang ni. Yang ke-6 ialah memakmurkan masjid. Jangan tinggal. Tuan-tuan tinggalkan masjid, Allah tinggalkan kita. Tuan-tuan tak sambut azan di masjid, Allah tak sambut seruan kita. Tuan-tuan tak raikan masjid, Nabi Muhammad tidak raikan kita. Tuan-tuan tak datang ke masjid, Nabi Muhammad teragak-agak untuk memberikan syafaat kepada kita. Masjid tuan-tuan, masjid. Biar mati dalam masjid. Biar mati yang dicemburui tuan-tuan. Rakaat yang terakhir tu masa sujud, mati waktu itu. Biar. Ini yang kita hendak. Saya harap saya mati dalam keadaan itu tuan-tuan. Namanya mati yang dicemburui. Saya harap saya mati dalam keadaan itu. Saudara-saudara. Kemudian tuan-tuan puan, insya-Allah yang akhirnya tuan-tuan ialah solat duha. Jangan tinggal solat duha. Jangan tinggal solat duha. Tuan-tuan buat, saya tahu tuan-tuan buat. Tapi jangan tinggal. Salat duha. Bagi tahu anak-anak kita, salat duha ni bukan untuk orang tua-tua. Abdullah bin Mas'ud umur 14 tahun, salat duha tak pernah tinggal. Abdullah bin Umar dalam umur 16 tahun, salat tahajud tak pernah, salat duha tak pernah tinggal. Zaid bin Sabit dalam umur 14 tahun, salat duha ni tak pernah tinggal. Ali karamallahu wajhah berumur 14 tahun, salat duha nya tak pernah tinggal. Yang selalu tinggal tua bangka namanya Hasan Ali. Ni. Jadi tuan-tuan, salat duha. Nak rezeki melimpah, salat duha. Nak isteri kasih dan suami kasih sayang kepada kita, salat duha. Nak anak berjaya, salat duha. Nak anak berjaya dapat 5A, 8B, 10A peperiksaan, salat duha. Nak anak-anak kita, suami isteri hidup ada ramai tuan-tuan. Menantu tak ganggu kita, anak tak ganggu kita tuan-tuan, bercerai tak ganggu kita, tak ada, salat duha. Nak saudara-saudara tuan-tuan, nak saudara dimuliakan oleh malaikat, salat duha. Nak saudara-saudara tuan-tuan, insya-Allah tiap-tiap hari berlalu saudara menghabiskan hari itu dengan redha Allah, salat duha. Saudara, nak hati kita tenang, salat duha. Saudara-saudara. Kemudian yang akhirnya tuan-tuan ya, saya nak cadangkan ya, supaya kita jaga wuduk. Batal wuduk, sambung wuduk, batal wuduk, sambung wuduk, batal wuduk, sambung wuduk, batal wuduk, sambung wuduk. Tuan-tuan nak cerita dengan cerita sikit je. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Mimpi. Dalam mimpinya Nabi terlihat satu gambaran manusia. Daripada jauh manusia tu naik unta, datang dekat sampai Nabi betul-betul cam dalam mimpinya bahawa manusia itulah Bilal ibn Rabah. Dalam mimpi tuan-tuan, mimpi. Di mana tempatnya? Unta itu tuan-tuan datang di mana tempatnya? Settingnya di mana? Di syurga Allah. Bilal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis tu Nabi bangun tanya kepada Bilal, "Ya Bilal,
Aku bermimpi malam tadi tak melihat Abu Bakar Siddiq. Ini dia punya sahabat utama. Aku tak lihat Umar ibn Khattab. Aku tak lihat Uthman ibn Affan. Aku tak lihat menantu aku Ali karamallahu wajah, tapi aku lihat Bilal. Orang yang hitam legam seperti kau datang daripada Habasyah. Orang yang merupakan hamba abdi macam kau. Apa kelebihan kau, hai Bilal? Bilal ni sebagaimana tuan-tuan, Allah merendah diri, tawadhu. Bilal menjawab, kalaulah bersedekah itu sebagai gambaran, kau boleh nampak aku dalam mimpi, engkau akan bermimpi berjumpa dengan Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Abu Bakar Siddiq. Kalau dalam mimpi itu tentang sembahyang, macam mana menghafal ayat sembahyang, satu malam tuan-tuan boleh hafal, boleh khatam sampai 2 kali khatam, 30 juzuk 2 kali khatam. Namanya Uthman ibn Affan. Aku tak macam dia, tapi ada satu perkara yang kau pernah sebut, yang itu aku lakukan Rasulullah. Apa dia? Aku ni dah menjadikan habits. Batal wuduk, aku sambung wuduk. Batal wuduk, aku sambung wuduk. Batal aku wuduk, aku sambung wuduk. Agaknya ya Rasulullah, itulah yang menyebabkan dalam mimpinya kau bertemu aku. Saudara, batal wuduk, sambung wuduk. Batal wuduk, sambung wuduk. Batal wuduk, sambung wuduk. Marilah kita lakukan tuan-tuan. Kita lakukan lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang berhormat sekalian, ya. Di luar sana tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan, kita ada meja kat sana di luar. Kita ada meja kat luar. Tuan-tuan dapatkan ini tuan-tuan. Namanya ialah Anjung Husnul Khatimah. Bagi saya 1 minit saya nak terangkan. Anjung Husnul Khatimah ini satu kompleks yang agak besar di tanah wakaf 7 ekar. Tanah wakaf 7 ekar ini diwakafkan oleh seorang suami isteri yang profesional. Isteri dia senior lawyer, suami dia property consultant. Mewakafkan tanah tepi jalan tanah ni yang nilai 1 ekar 160,000, 7 ekar. Itulah tuan-tuan dinilaikan, dimasukkannya untuk mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas tanah 7 ekar tu bila sudah wakaf, nama dua-dua orang suami isteri, nama suaminya, yang nama suaminya dalam geran sudah tidak ada lagi nama suami. Nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin. Namanya Mutawali. Saya sebagai yayasan, saya sebagai mutawali. Mutawali artinya orang yang membangun dan orang yang mengisi program bila sudah siap nanti. Fasa yang pertama siap hujung 2026. Sekarang sudah beres kerja tanah. Sikit-sikit sudah diratakan semua tuan-tuan. 3 bulan buat kerja tanah tuan-tuan. Sudah mengakhirkan dah RM210,000 untuk kerja tanah. Sudah beres dah. Dan pembangunan yang pertama akan dilakukan selepas Hari Raya, masjid. Ada masjid yang nak dibangunkan 3.8 juta, boleh menampung 1,000 orang. 1,000 orang masjid boleh tampung tuan. Lepas tu rumah-rumah kediaman dan sebagainya, berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Dan masuklah gimnasium untuk laki-laki perempuan, tempat istirahat, tempat riadah untuk laki-laki dan perempuan, insya-Allah. Apa yang ada kat sini nanti tuan-tuan? 4 perkara. Pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian warga emas. Nombor 2, pusat penjagaan. Tadi pengajian, pusat penjagaan warga tua. Pusat penjagaan warga tua. Nombor 3, kursus pendek seminggu, ada 5 minggu. Boleh buat 1 draft sekali, atau belum buat habis 1 minggu, balik ke Rawang 2 bulan, datang lagi sambung minggu kedua, balik semula ke Rawang Kampung Melayu, sambung nanti minggu yang ketiga, balik ke Rawang balik, sampailah minggu yang kelima. Apa nama kursusnya? Kursusnya, nama kursus tuan-tuan tak ada dalam dunia. Tak ada dalam dunia. Di sinilah tempatnya. Apa nama kursus? Mati mengucap la ilaha illallah modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah modul 3. Mati mengucap la ilaha illallah modul 4. Dan mati mengucap la ilaha illallah modul 5. Program yang keempat. Program yang keempat khusus untuk anak-anak yang berumur 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Kursusnya seminggu, solid 1 minggu. Solid 1 minggu.
Sekolah minta cuti 1 minggu, bekerja minta cuti 1 minggu. Umur 20 tahun sudah datang, 30 tahun sudah datang, 40 tahun asal mereka ada anak, ada mak dan ayah, sama ada dah mati ataupun hidup lagi. Nama khususnya khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Di tempat itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan saya nak sebut, saya tuan-tuan dan puan dah tulis, tuan-tuan, saya dah tulis 43 buah buku. Hasan Ali dah tulis 43 buah buku. Ini buku yang terakhir. Dan koleksi daripada buku ini sebahagiannya saya masukkan terus ke dalam tabung Komplek An-Nurul Khatimah sebagai wakaf saya kepada tabung Komplek An-Nurul Khatimah. Komplek An-Nurul Khatimah ini seluruh sistemnya wakaf. Dan kita juga terima zakat, kita terima fidyah, kita terima sedekah, kita terima infak, kita terima tuan-tuan insya-Allah. Dan kepada mereka yang nak menginfak, yang menzakat, yang mewakaf, hendakkan tax exemption, pengecualian cukai. Kita ada kemudahan pengecualian cukai untuk tuan-tuan dapat ditolak daripada LHDN dan cukai-cukai yang tuan-tuan bayar dan sebagainya. Okey, buku yang pertama daripada 3 buku ni namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ini. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Baca buku ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita mengaminkan doa. Kita mengaminkan doa tuan-tuan. Imam kita doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, amin. Wala tahtim alaina bi su'il khatimah, amin. Apa dia? Ini dia. Buku yang kedua tadi, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Salah satu chapter, salah satu babnya, nama babnya anak durhaka. Saya harap tuan-tuan, tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan, sebelum tidur ambil masa 2 minit. 2 minit saja. Apa dia? Baca bahagian bab anak durhaka. Lepas baca, gila-gili anak kita baca, tidur. Besok baca lagi, tidur. Besok baca lagi, tidur. Dan minta mereka khatam setidak-tidaknya 1 kali khatam buku ni. Baca kulit ke kulit. Bila habis baca, tuan-tuan tengok anak kita berseri-seri, muka berseri-seri, wajah berseri-seri, kelakuan berseri-seri, adab berseri-seri, adab dengan mak berseri-seri, adab dengan ayah berseri-seri, khidmat dengan mak ayah berseri-seri. Dan buku yang terakhir yang saya dermakan, wakafkan nanti sebahagian daripada hasilnya kepada Komplek An-Nurul Khatimah. Nama buku ni puan-puan dan tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saudara, saya tulis buku ni untuk isteri saya, untuk anak perempuan saya, dan untuk isteri-isteri dan anak perempuan seluruh manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, perempuan bukan bidadari syurga itu rendah, bukan ahli syurga itu rendah. Puan-puan, ketua bidadari syurga, seluruh bidadari syurga tunduk kepada puan-puan. Apa sebab? Buku ni bercerita tentang itu. Kenapa bidadari syurga tunduk kepada puan-puan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kepada tuan-tuan yang sebagai tuan-tuan dapatkan nanti, tuan-tuan dapatkan ini tuan-tuan dan puan ialah sumbangan dana Anjung Sulul Khatimah. Tolong tuan-tuan, tolong. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah tentang buku ini tuan-tuan boleh dapatkan. Boleh QR code, boleh transfer pun boleh, sukatilah tuan-tuan dan puan. Tetapi sebagai salah satu tanda bulan Ramadan penuh dan marakah ini, marilah kita raikan Komplek Anjung Sulul Khatimah. Bila siap nanti tuan-tuan, saya akan reservekan berbincang dengan tuan-tuan macam mana teman-teman di Kampung Melayu Rawang akan bersama-sama mengikuti program yang akan berlangsung hujung tahun 2026 nanti, bila siap nanti fasa yang pertama, insya-Allah. Tuan-tuan, satu lagi, sebagai salah satu cara untuk Komplek Anjung Khatimah ni berterusan sampai hari kiamat, tak mengharapkan duit pada poket-poket orang untuk sumbangan-sumbangan dan sebagainya, kita ada namanya pusat-pusat kecemerlangan. Tuan-tuan, ada satu yang kita buat namanya Sabah Fisio. Siapa yang ada sakit otot, siapa yang baru baru tuan-tuan mengalami lumpuh, stroke, siapa yang baru kena heart attack, siapa yang sakit pinggang, siapa yang sakit sendi, siapa yang sakit bahu, siapa yang sakit urat, siapa yang sakit saraf, siapa yang perlukan bekam dan sebagainya, kita ada profesional di situ, 3 orang profesional, semuanya qualified, semuanya ada diploma. Bahagian tuan-tuan dapat fisioterapi. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan, ada nombor-nombor di sini, insya-Allah
keuntungan yang dijana dari tempat ini dimasukkan terus ke dalam akaun Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang saya buat, tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang saya arak buku ni. Dah 2 tahun setengah saya arak buku ni, tuan-tuan. Tak pernah saya tak sebut buku ni. Tak pernah saya tak sebut, tuan-tuan, apa-apa yang ada dekat sini. Tak pernah saya tak sebut mintakan derma kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah, tuan-tuan. Dan akhirnya saya ingin menyebutkan, tuan-tuan, ini namanya wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. Saya harap hari ini, tuan-tuan, saya harap kalau boleh tuan-tuan ambil 4 keping ni. Tak kisah RM10 ada, RM50 ada, RM100 pun ada. Ambil 4 keping. Satu untuk diri wakaf, satu untuk suami wakaf, satu untuk mak yang meninggal wakaf, satu untuk ayah yang telah meninggal wakaf. 4 ni, tuan-tuan, inilah penyambung kasih sayang kepada ibu bapa yang telah pergi, penyambung kasih sayang kepada suami, kepada isteri. Tuan-tuan, 4 helai ni namanya sijil wakaf tunai. Ada gambar dia semua sekali, tuan. Sijil wakaf tunai. Apa nak buat? Tuan-tuan ambil ni, sijil ni, letak dekat meja makan. Kan meja makan tu atas ada cermin, biar anak kita tengok, tuan-tuan. Bagi tahu anak kita, mama beli ni, mama untuk mama satu, untuk ayah satu, untuk unik satu, untuk tok wan satu. Besok kalau mama mati, kau buat macam mama. Kau cari yang macam ini, kau hadiahkan untuk mama satu, untuk ayah satu, untuk engkau satu, untuk bini kau satu. Ni, macam yang mama buat ni. Inilah cara kita nak ajar anak kita, tuan-tuan. InsyaAllah mengifak. Dan tuan-tuan, yang akhirnya tuan-tuan dapatkan kad saya. Ini kad saya. Di belakang kad saya ni ada 6 media sosial. Saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada Instagram, saya ada Telegram. Apa nak buat? Tuan-tuan dapat saja ni. Minta, tuan-tuan, minta. Tuan-tuan screenshot, sebarkan kepada semua teman-teman yang ada dalam senarai telefon, tuan-tuan puan, untuk mereka mengikuti percuma kuliah maghrib saya, kuliah subuh saya, kuliah duha saya. Selama 4 tahun saya himpunkan di situ berpuluh-puluh berbagai-bagai tajuk yang tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, adik-adik tuan-tuan, teman-teman boleh lihat kat sini. Ini tuan-tuan puan dapatkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, serta yang akhirnya tadi Dr. Amin ada madrasah. Madrasah ni khusus untuk anak yatim, khusus untuk fakir, bukan miskin, untuk fakir, yang fakir di Karachi. Dia juga datang setiap tahun, tuan-tuan, saya bawa dia. Saya nak bantu dia. Macam mana caranya kita boleh bantu dia, tuan-tuan, untuk dia menghidupkan madrasah, menyarai anak-anak yatim, menyarai anak-anak fakir, bukan miskin, fakir, lebih teruk daripada miskin, di Karachi di sana. Dia datang, tuan-tuan, insya-Allah kalau kita dapat berlapang dada, ulurkan sedikit bantuan untuk dia yang saya buat setiap tahun, tuan-tuan. Kadang-kadang setiap bulan saya berikan bantuan kepada dia untuk meneruskan. Inilah khidmat yang kita beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan sedikit doa, tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bulan Ramadan hari yang ke-13 ini, wahai Allah, hari yang ke-13 ini ialah hari pengampunan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa isteri kami yang kami sayang, kami cinta, kami kasih kepadanya. Ampunkanlah dosa suami-suami kami. Ampunkanlah dosa anak laki-laki kami, anak perempuan kami. Ampunkanlah dosa menantu-menantu kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami khusus, ampunkanlah ibu dan ayah kami yang sedang berada di alam barzah. Ya Allah, raikan ibu dan ayah kami di alam barzah, ya Allah. Selamatkan ibu dan ayah kami di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah. Ambillah sebagian daripada pahala doa ini, pahala amalan yang kami lakukan pada pagi ini, untuk ibu yang tersayang, untuk roh ayah yang kami cinta, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami hadirin bersama-sama ini dalam majlis ilmu taman syurga Engkau ini, wahai Allah. Engkau biasakan kami duduk di taman syurga. Engkau taman syurgakan kami nanti, wahai Allah. Taman syurgakan isteri kami, taman syurgakan suami kami, taman syurgakan anak-anak kami, wahai Allah. Taman syurgakan diri kami.
dan tak mensyurikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesihatan yang sebaik-baiknya. Panjangkan umur kami untuk beribadah, murahkan rezeki kami untuk beribadah. Wahai Allah, kami nak mati dalam Islam, wahai Allah. Kami nak mati dalam iman, kami nak mati dalam takwa, kami nak mati dalam ihsan, wahai Allah. Ya Allah, bukakanlah pintunya untuk kami mati dalam Islam, dalam iman, dalam takwa, dalam ihsan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hujung-hujung usia kami ini, Engkau letakkan kami di jalan yang benar, wahai Allah. Engkau letakkan kami di jalan yang benar, wahai Allah. Engkau letakkan kami di jalan yang benar, wahai Allah. Biar kami berkawan dengan kawan yang benar, bersahabat dengan sahabat yang benar, berjiran dengan jiran yang benar, beramal ibadat dengan teman-teman yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kesempatan kepada kami setiap harinya melangkah ke rumah Engkau. Ini rumah Engkau, wahai Allah. Ini rumah Engkau, wahai Allah. Kami sedang berada di rumah Engkau ini, wahai Allah. Bukakanlah hati insan, terutamanya insan yang diam di kawasan ini, yang hampir dengan rumah Engkau ini, untuk mereka melangkahkan kaki mereka ke rumah Engkau. Mereka beriktikaf di rumah Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah mereka, wahai Allah. Sayangilah teman-teman kami, sayangilah sahabat-sahabat kami, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, kata ayah bonda, menantu-menantu dan mertu-mertu yang telah pergi, Kau damaikanlah mereka di alam barzah. Damaikan ibuku di alam barzah, damaikan ayahku di alam barzah, damaikan isteri dan suami yang telah pergi mendahuluiku di alam barzah, damaikan abang kakak dan adik-adik kami di alam barzah, damaikan sahabat-sahabat kami di alam barzah, wahai Allah, ya Allah. Akhirnya, wahai Allah, berilah kesempatan kepada kami menghabiskan Ramadan, dan berikan kesempatan kami mendapatkan Ramadan 1446 nanti, wahai Allah. Akhirkan kami dalam Ramadan yang terbaik, wahai Allah, menjadi insan yang terbaik setelah melalui madrasah Ramadan ini, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya, untuk pengurusi kepada masjid, imam kepada masjid, seluruh jawatan kuasa, teman-teman yang datang meraihkan majlis pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Doakan saya, tuan-tuan, doakan saya. Sahabat-sahabat saya semuanya dah pergi. Yang saya katakan tadi tinggal Hasan Ali saja. Tuan-tuan kalau dengar Hasan Ali pun sudah dipanggil oleh Allah, sedekahkanlah sepotong Fatihah buatnya, agar Hasan Ali damai di alam barzah nanti, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.